Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi zidna ilma wal huda. Yang Tuan Imam, Tuan Nazir, Tuan Imam, para ustaz, para pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat para Jumaah yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini saya sambunglah baca kitab terjemahan Hidayatus Salikin ini yang telah dimudahkan bahasanya ni. Saya ingat saya pun dah lupa pada beberapa bulan yang lepas saya telah membincangkan tentang adab Jumaat, tak habis pun. Jadi saya ambil kesempatan pada pagi ini sambung balik ya. Adab yang ke-12 ya. Jangan duduk di dalam masjid sehingga engkau solat tahiyatul masjid ya. Ini kita faham dah biasalah. Dan memadalah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Dan jangan engkau tinggalkan akan solat tahiyatul masjid itu. Dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun, maknanya walaupun kita sampai itu khatib sedang berkhutbah, maka tetap dituntut kita solat sunat tahiyatul masjid ya. Tetapi pada ketika itu jangan dilebih daripada 2 rakaat dan memadalah tahiyatul masjid itu pada ketika itu dengan niat 2 rakaat ratibah yang dahulu daripada Jumaat itu ya. Kalau khatib sedang baca khutbah, kita tetap dituntut untuk solat sunat 2 rakaat. Tapi ada kita disunatkan solat sunat rawatib ya. Dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan ya. Setengah-setengah mazhab tak sunat, tapi kita disunatkan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum khutbah. Jadi bila kita datang lambat, tak perlu kita solat 4 rakaat pula. Memada kita solat sunat sebelum Jumaat menggantikan solat sunat tahiyatul masjid ya. Kalau dulu kita dengar juga memada kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Tapi sebenarnya bila masuk masjid ini, kecuali masjid haram, hendaklah kita solat sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dan yang terlebih afdal itu bahawa engkau solatkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumaat itu 4 rakaat dengan 1 salam. Ya, ini yang lebih afdal lah. Kalau kita datang awal sembahyang sunat tahiyatul masjid 4 rakaat dengan 1 salam, dan engkau baca pada tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Al-Fatihah, maknanya rakaat yang pertama suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad hingga akhirnya 50 kali tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Al-Fatihah membaca suratul Ikhlas hingga akhirnya sebanyak 50 kali. Itu betul-betul tuan-tuan kena datang pukul 8 tu kan. Itu baru tahiyatul masjid tu, belum duha lagi kan. Senyum semua Ini bonus tuan-tuan ya, siapa yang sanggup buat. Faqad nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu. Ya. Maksudnya, maka tersebut dalam hadis Nabi, barang siapa yang berbuat akan yang demikian itu, nescaya tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat kedudukannya di dalam syurga atau dilihatkan baginya. Allahu Akbar. Ya, paling kurang dapat mimpi. Ya, dia akan dapat mimpi atau paling kurang dia akan dapat melihat syurga bila dia meninggal dunia nanti. Ya, dapat lihat tu, insya-Allah masuklah tu. Ya. Seterusnya adab yang ke-13,
bahawa sunat engkau solatkan pada hari Jumaat itu 4 rakaat yang lain daripada solat tahiyatul masjid yang tersebut itu. Ya. Dah tambah tadi solat tahiyatul masjid yang terbaik 4 rakaat 1 salam dengan membaca suatu Ikhlas 50 kali. Lepas tu bangun pula, ya, solat sunat pada hari itu 4 rakaat yang lain daripada solat tahiyatul masjid, ya. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah, maknanya selepas Al-Fatihah pada rakaat yang pertama akan surah Al-An'am. Kita ni masalah kita tak hafiz kan. Kalau Arab ni biasa je kan. Baca surah Al-An'am. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Al-Fatihah surah Al-Kahfi. Itu dia. Ya, Al-Kahfi pada rakaat kedua. Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Al-Fatihah surah Thaha. Ya. Dan pada rakaat yang keempat baca surah Yasin. Pertama Al-An'am, kedua Kahfi, ketiga Thaha, keempat Yasin. Cukuplah tu sampai khutbah kan. Tu bunyi kata 4 rakaat je, pendek tu. Tapi dengan surahnya baru tahulah pendek tak pendek kan. Ni cubalah siapa yang ada kemampuan. Itulah ibadat yang aula pada hari Jumaat. Dan jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, kalau tak larat nak buat, maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah surah Yasin. Tak boleh tak hafal atau tak mampu nak buat, maka pada rakaat pertama baca surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua membaca surah Sajadah, dan pada rakaat yang ketiga membaca Ad-Dukhan, dan yang keempat membaca surah Al-Mulk. Yang bentuk yang kedua pula, kalau tak mampu pertama Yasin, kedua Sajadah, ketiga Ad-Dukhan, yang keempat Al-Mulk. Kira pendek sikit lah, pendek sikit. Tapi kalau kita dengar macam banyak kan. Itulah perbezaan kita sama-sama lah ya. Dalam bab ayat ini kita terasa sukar kerana kita kurang menghafaz, termasuk saya jugalah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menghafaz Al-Quran ya. Ini mudah-mudahan tuan-tuan jadi dorongan kita untuk menghafaz Al-Quran. Di samping nak buat macam mana kalau tak hafaz kan. Itu kadang-kadang saya terfikir ya, macam tuan-tuan yang dah bersara ni kan, wujudkanlah kelab menghafaz Al-Quran lepas subuh tu kan, yang ada masa tu menghafaz Quran. Saya ada jumpa seorang PTD ni, kira jawatan macam Tuan DO tu lah, tapi dia minat kan. Elok dia habis perkhidmatan dia, namanya bersara, berjaya dia menghafal Al-Quran. Saya pun malu kan, saya pun malu, tak mampu. Tapi tuan-tuan, sebenarnya atas kehendak dan kesungguhan Allah akan mudahkan ya. Walaupun tak dapat dinafikan, Al-Quran ni anugerah Allah juga ya. Tak semua orang Allah berikan untuk menghafal, tapi takkan kita awal dah tahu dah. Kita ni Allah tak bagi ya. Nak tahu bagi tak bagi, kena usahalah kan. Ni belum usaha kata Allah tak bagi ke aku nak hafal Quran ya. Maknanya saya kenal orang tu, dia saya mungkin 55 pada ketika itu ya. Umur 55 akhirnya dia berjaya menghafaz Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama lah, maksud bukan kata tuan-tuan, maksud saya juga sebenarnya, kita tekadkan masa untuk menghafaz Al-Quran. Jadi mungkin tuan-tuan, mungkin kita boleh buat kelab ni bukan apa, seorang hafal, kita sama-sama hafal, lepas tu saling semak menyemak. Itu je bagusnya kan. Kemudian kita ada dorongan kan. Tengok kawan kita dah dapat 1 juzuk, kita baru 3 muka, ni macam mana nak menyemak nanti kan. Itu je kan. Seterusnya, adab yang ke-14, bahawa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut itu pada malam Jumaat atau pada harinya, kerana pahala membaca segala surah tersebut amat besar ya. Ya, setengah daripada kelebihan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara'a
surat al-kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, ya. Barang siapa membaca suratul kahfi pada hari Jumaat, nescaya diterangkan baginya daripada nur barang antara dua Jumaat, ya. Diterangkan baginya, dapat cahaya, ya. Ya, alhamdulillah. Ini bagi orang yang membaca suratul kahfi. Dalam hadis yang lain, man qara'a suratul kahfi adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitul atiq. Barang siapa yang membaca suratul kahfi, nescaya diterangkan baginya daripada nur barang yang antaranya dan antara baitul haram. Yang penting kita faham, memang sangat utama membaca surah al-kahfi pada malam Jumaat atau elok-eloknya sebelum solat Jumaat. Itulah tempohnya, kan. Kalau tak sempat juga lepas Jumaat pun tak apa, lagi hari Jumaat juga, kan. Daripada tak baca langsung, Sebab tu kadang-kadang saya galakkan juga. Sekarang ni banyak jabatan baca surah Yasin pagi-pagi, ya. Saya ingat masa saya dedah, saya buat selang, seminggu Yasin, seminggu Al-Kahfi. Tapi bila surah Al-Kahfi itu semua macam berat je sebab panjang sikit. Kan, panjang sikit. Tapi kita mulakanlah buat pembaharuan, ya, kat jabatan, ataupun, tapi kalau malam Jumaat ni kalau baca surah Al-Kahfi orang kata pelik pula, kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah, tak ada masalah kita, kerana ini memang ada hadis-hadisnya, ya. Okey. Dan barang siapa tiada hafaz akan segala surah yang tersebut, maka hendaklah membaca suratul Ikhlas, kerana kelebihan membaca suratul Ikhlas itu amat banyak, ya, amat besar. Tak boleh nak baca Kahfi, baca suratul Ikhlas pun jadilah, ya. Man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah rufi'a lahu 50 alfan darajah wa qutta an 50 alfa sayyi'ah wa kutiba lahu 50 alfa hasanatin wa man zadahu Allah, ya. Barang siapa yang membaca suratul Ikhlas qul huwallahu ahad ini 50 kali, saya diangkatkan baginya 50,000 darjat, ya. 50,000 darjat. Apa darjatnya wallahu alam, ya. Tapi itulah janji Allah. Dan dihilangkan daripadanya 50,000 kejahatan. Kira-kiranya kita ni sampai ke 50,000 kejahatan, wallahu alam. Payah nak jawab kan kejahatan masing-masing. Tapi kalau rajin nak listkan, aku takut jumpa pula sampai 50,000, na'udzubillah, ya. Tapi inilah janji Allah, orang yang baca suratul Ikhlas sebanyak 50 kali, maka Allah akan hapuskan daripada dirinya 50,000 kejahatan, masuk juga mungkin sebenarnya dosa-dosa kita, ya, dan kesalahan-kesalahan kita. Dan disunatkan dan disurahkan baginya 50,000 kebajikan. Dan barang siapa melebihi daripada yang demikian itu, nescaya dilebihi oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahalanya, ya. Ini kelebihan membaca suratul Ikhlas. Saya masih ingatlah kalau dulu orang tua dululah, kan, mbah-mbah kita, kan, nenek kita, kan. Ni antara benda-benda yang selalu dia pesan, ya, banyaklah baca suratul Ikhlas, ya, kan. Kalau ingatlah orang tua dulu, selalu dia pesan banyak baca suratul Ikhlas, ya. Kita sekarang ni nak pesan dengan anak banyak baca suratul Ikhlas, macam janggal aja nak bunyi-bunyikannya, ya. Ya. Samalah nenek kita dulu pesan kepada kita, cucu-cucu, mungkin juga tuan-tuan kita sampaikanlah kepada anak kita ataupun cucu kita ke, banyakkan baca suratul Ikhlas, budayakan membaca suratul Ikhlas, ya, budayakan. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Man qara'a qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a sulusul Quran, ya. Sulusul Quran. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maka seolah-olah dia membaca 1/3 daripada Al-Quran, ya, 1/3 daripada Al-Quran. Jadi 3 kali baca, sekali khatam. 3 kali baca qul huwallahu ahad, sekali khatam Al-Quran. Ini yang ada kisah apa, seorang wanita zaman Rasulullah, kan, yang dia kata dia nak pilih calon suami yang boleh khatam Al-Quran 1 hari. Akhirnya ada seorang pemuda yang bijak, saya tak ingat nama pemuda ni,
dia sanggup.
syaitan. Dan baca olehmu kemudian daripada itu ni doa, Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyati wa bi fadlika amman siwak. Ya, ni ramai yang hafal doa ni kan. Lepas kita baca tu bacalah doa ini ya, baca doa ni insya-Allah. Dan tersebut di dalam Syarah Minhaj yang nakal daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dan Ihya Ulumuddin, man wazaba ala hadza du'a aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa mengekalkan atas doa ini, nescaya mengkayakan Allah akan dia daripada segala makhluk dan memberi ia akan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Min haitsu la yahtasib ni maksudnya ialah kalau bunyi perkataan tak dapat dikira-kira itu bukan tak boleh dikira, maksudnya tak boleh dijangka. Tu bahasa orang dulu kan. Tak dapat dikira-kira, tak boleh min haitsu la yahtasib, tidak diduga. Rezekinya datang ya. Jadi ini alhamdulillah ramai di kalangan kita yang hafal Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya, Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya, ni doa yang masyhur kita sering baca ya. Atau membaca doa Allahumma fini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak pun memada juga ya. Lagi pendeklah Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak ya. Itu pun boleh. Nampaknya ada banyak lagi, mungkin ada 20 ni baru sampai yang ke-18. Kita ambil poin lah tuan-tuan. Seterusnya yang ke-18, sunat engkau solat kemudian daripada solat Jumaat itu 2 rakaat, iaitu sunat muakkadah, dan engkau solat 4 rakaat atau 4 rakaat ya. Seeloknya lepas solat Jumaat ya, yang paling dituntut sebenarnya solat sunat itu ya, 2 atau 4 rakaat ya. Yang ke-19, sunat kemudian daripada solat Jumaat itu duduk di masjid hingga maghrib atau hingga asar serta berniat i'tikaf. Bunyi hujung macam mudah aja ya. Duduk di masjid i'tikaf ya, hingga maghrib atau hingga asar. Sebab tu kena cuti Jumaat ya, tak cuti nak buat macam mana kan. Man solat asar fi jami' ka'anna lahu sawabun umratin wa man sallal maghrib falahu sawabu hajjatin wa umratin. Ya, barang siapa solat asar di dalam masjid jami', nescaya masjid jami' ni maknanya masjid yang ditunaikan Jumaat ya, nescaya adalah baginya pahala umrah. Dan barang siapa solat maghrib dalam masjid jami', nescaya adalah baginya pahala haji dan umrah ya. Wallahu a'lam ya. Dan yang akhirnya yang ke-20, hendaklah engkau sungguh-sungguh memberi sedekah pada hari Jumaat itu dengan barang sekuasamu, maknanya semampu kita lah. Dan jikalau sedikit sekalipun, maka hendaklah engkau himpunkan pada hari itu antara solat dan puasa dan sedekah dan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi SAW dan i'tikaf. Dan hendaklah engkau jadikan hari Jumaat itu tertentu bagi akhiratmu, maka mudah-mudahan jadi kafarah dari segala yang lain pada hari Jumaat itu. Jadi tuan-tuan yang ada kelapangan tak bekerja pada hari Jumaat, mungkin kita boleh tingkatkan azam lah, menjadikan hari Jumaat ini hari urusan akhirat kita ya. Hari Jumaat hari urusan akhirat kita. Kita minimalkan urusan dunia kita. Bagi tuan-tuan yang sudah bersara lah, kalau yang bekerja tu nak ambil cuti mungkin susah, tapi walau tak ambil cuti pun maksudnya ialah mungkin kita tak minum pagi ke pukul 10 orang pergi minum, kita tak minum, kita ngaji kata sebagainya.
Tengah hari orang sibuk makan tengah hari, kita makan juga kalau nak makan, tapi makan dengan kadar yang sesingkat mungkin untuk menyegerakan kita dapat beribadah. Jadinya supaya antara 7 hari itu hari yang sangat istimewa dalam ibadah kita memang hari Jumaat, ya. Jangan ingat malam Jumaat aja, ingat hari Jumaat, ya. Kita kalau malam Jumaat tulah selalu sibuk nak balik cepat malam Jumaat, balik cepat. Nah, yang lain ingat malam tu je kan, ya. Jadi itu pun tak ada masalah, tapi janganlah itu je yang kita selalu menjadi iringan dalam perbualan kita ni, tentang ibadat-ibadat kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, kuatkan semangat kita, memberikan kesihatan, melapangkan masa kita untuk kita mempunyai masa yang sangat sesuai untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada hari-hari Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.